Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik kita ni, ikut gereja jadi Kristian, ikut Bible jadi Muslim. Ikut gereja jadi Kristian, ikut Bible jadi Muslim. Nah, jangan takut sangatlah. Ikut gereja ni bukan gereja jadi Kristian. Maksudnya ikut tok guru dia. Kalau pergi gereja dia tak dengar syarah pada tok guru dia, tak jadi Kristian pun dah. Masuk saja dah. Masalahnya dengan putar belik ulama-ulama tok guru Kristian tu, masalahnya nak ditukar yang takwil banyak ayat Bible sehingga jadi jauh daripada maksud asal Bible dah. Walaupun ada tokoh tambah di Bible, tafsir dia, ulasan dia tu, syarah dia, takwil dia, pokok ulama Bible ni lebih jauh daripada ajaran sebenar, menyebabkan lebih sesak pula dah. Jadi ikut gereja tu ikut tok guru dalam gereja, bukan pergi gereja jadi Kristian dah. Jadi isu ni dia mesti begitu. Bible lah, ikut Bible jadi Muslim benar, bukan ikut Bible jadi Kristian. Pasal Kristian pun banyak ajaran tok guru Kristian ni banyak bercanggah dengan Bible sekalipun. Okey, kita nak bincang ni bab yang ke-10 ni. Bab yang ke-10, sebarkan salam. Sama je ajaran Islam dengan ajaran Kristian ni dalam Bible dan Quran, mengajak kepada sebarkan salam. Assalamualaikum dia. Dalam ajaran Nabi Isa, Nabi ataupun Yesus lah, putih panggil Yesus, juga menekankan konsep sebarkan salam. Antaranya tertulis ialah dalam Bible, ayat Bible sebut macam mana. Pertama dan terjemahan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera lah bagi kamu. Nah, kalau bahasa Arab, Assalamualaikum. Assalamualaikum dah. Dalam bahasa Ibrani, ungkapan damai sejahtera bagi kamu adalah salam alaikum. Macam salam alaikum, alaikum nah. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum dah. Ke bahasa Ibrani dah. Bahasa Arab, Assalamualaikum. Hampir sama lah kita kata dah. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus, murid-murid Nabi Isa ni, di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci kerana mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi kumpul, duduk tutup pintu lah, takut orang Yahudi mari nak bunuh apa dia. Pada waktu itu datanglah Yesus Nabi Isa dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Assalamualaikum dah. Kitab Yohanes sifir ke-20 ayat 19. Tadi kitab Lukas dah. Sifir ke-4 ayat 13. Ni kitab Yohanes sifir ke-20 ayat 19 dah. Ayat lain pula dah. Ayat Bible lain, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera lah bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku dah. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu dah. Kitab Yohanes sifir 20 ayat 1 dah. Di dalam bahasa Yesus, bahasa Aramaik, bahasa asal ni, Ibrani tidak asal lagi, Aramaik asal lagi dah. Ia berbunyi Assalamualaikum. Manakala bahasa Ibrani pula disebut salam alaikum. Alaikum dah. Ia ada beza sikit lah, tapi tidak jauh mana lah dengan terjemahan ni lah. Ayat Quran dan hadis pula dah. Kita tengok persamaan antara Bible dengan Al-Quran dan hadis ni lah. Ayat Quran pula Ibn Mas'ud, apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah dengan penghormatan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah akan perhitungkan setiap yang kamu kerjakan. Surah An-Nisa ayat 86. Terjemahan surah An-Nisa ayat 86. Hadis pun ada. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, yang berkenderaan lebih dahulu bersanalah kepada yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki mencekam salam kepada yang duduk, dan rombongan yang sedikit mengucapkan salam kepada rombongan yang banyak. Hadis riwayat Muslim nombor 1233. Ini cara dakwah ni, kena cara mendekati ni. Bukan kita nak kata super 100 dah. Ada setengah orang kita cerita benda sama ni jadi telur semalam tu dah. Yang ambil benda yang sama kita kecek. Dia mana Kristian Tidak. Ada benda kita ni mendekat ke manusia, menjinak-jinakkan manusia. Kita cerita benda sama, lepas tu baru kita cerita perbezaan. Bukan awal-awal lagi cerita benda tak payah dah nak. Cerita benda sama dulu. Sampai satu peringkat kita akan cerita tambah lah sikit-sikit perbezaan dah. Tidak sekaligus perbezaan dah. Begitulah cara menjinakkan manusia dah.
Demikian Allah SWT merintahkan agar seseorang membalas dengan ucapan yang setara ataupun yang lebih baik. Setara atau lebih baik. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Jarir dan Ibn Abi Hatim. Suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya, seseorang datang dan mengucapkan Assalamualaikum. Maka Rasulullah SAW pun membalas dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi warahmah. Tambah sikit lah. Warahmah dah. Dan orang kedua datang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Tambah lagi dah. Maka Rasulullah membalas dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah wabarakatuh pula dah. Menjawab salah dah. Ketika orang tiga datang dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rasulullah SAW menjawab Wa'alaika. Orang ketiga pun terperanjat dan bertanya, namun tetap dengan kerendah hatinya. Wahai Rasulullah, ketika mereka mengucapkan salam yang ringkas kepadamu, engkau membalas dengan salam yang lebih baik kalimahnya, sedangkan aku memberi salam lengkap kepadamu. Aku terkejut engkau membalasku dengan sangat singkat sahaja, hanya dengan Wa'alaika saja. Rasulullah SAW menjawab, engkau tidak memberikan ruang bagiku untuk yang lebih baik lagi. Kerana itulah aku membalasmu dengan ucapan yang sama, sebagaimana yang dijabarkan oleh Allah dalam Quran. Jadi sama lah. Tak ada dah lebih dah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kau gapo, wow. Wassalam. Kau tambah lagi benda-benda lain dah. Jadi tidak dah. Padai hak tu je. 3 kali tu je dalam Islam ajar dah. Kalau kita tambah-tambah takut jadi benda rosak agama dah. Okay, apa yang Kristian amalkan? Ada juga kawat bawah datang mana? Okey, apa yang Kristian amalkan? Jika dilihat kepada realiti penganut agama dunia ini, hanya umat Islam sahaja secara konsisten dan berterusan mengucapkan salam dengan bahasa Arab yang jelas, yang sesuai dengan wahyu yang turun dengan ucapan Assalamualaikum. Ucapan yang senada dengan ini yang hampir sama bunyinya, ini juga berada dalam Bible, iaitu dengan sebutan Aramaiknya berbentuk Assalamualaikum. Assalamualaikum. Manakala dalam sebutan Ibrani pula disebut Assalamualaikum. Maksudnya sama, hanya berbeza dialek saja. Seperti mana di Malaysia yang memiliki pelbagai dialek di antara negeri-negeri. Sebagai contoh perkataan pergi ke mana, jika didengari dari dialek Kelantan gimana, dan dialek Terengganu gimana. Walaupun kedua-dua negeri tersebut berhampiran sahaja, Terengganu Kelantan dekat dan hanya bersebelahan saja, namun kedua-duanya memiliki dialek yang berbeza. Begitu juga dalam soal ucapan salam ini menurut bahasa Aramaik, Ibrani dan Arab, kerana mereka berkongsi rumpun bahasa yang sama asal-asalnya. Bahasa Arab kau Nabi Ibrahim, kau Nabi Gapo, kau Nabi biasa dek tok ramah zaman itu tu tok ramah. Anak beranak lah jauh-jauh lah anak beranak aku dah. Tapi dalam nama tu jadi bahasa pun hidup bertukar-tukar lah dialek tu. Dan bagaimanapun dalam komuniti Yahudi yang berbahasa Ibrani, mereka juga masih mengamalkan ucapan sapaan salam alaikum. Dalam kalangan mereka yang berbahasa Ibrani, berlainan pula dengan Muslim, walau apa bahasa sekalipun, sama ada dia dari India ke Amerika, ke Malaysia atau Afrika sekalipun, tetap ucapan sapaan mereka dimulakan dengan Assalamualaikum. Belaka supah, belaka Turki, orang putih, orang Melayu, orang Jepun, orang Arab. Kalau dia orang Islam, dia akan sebut Assalamualaikum. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan perkara ini tidak menjadi amalan dalam masyarakat Kristian. Walaupun ia terdapat dalam Bible sendiri, orang putih tak guna good morning, good afternoon, pagi tu tak guna. Assalamualaikum ke apa tak guna dalam masyarakat Kristian. Salah satunya kerana bahasa teks asal Bible yang diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa, sehingga hilangnya teks asli. Itu menyebabkan hilangnya kalimah-kalimah yang khusus seperti kalimah Assalamualaikum. Jika merujuk kepada Bible bahasa Inggeris, ia ditukar kepada peace be upon you. Dan begitulah seterusnya sehingga ia tidak lagi dianggap sebagai kalimah yang khusus. Dah jadi tukar tak jadilah peace be upon him gitu. Habis dah. Okey, tu bab yang ke-10 habis dah. Itu ucapan saya bakal salam ni sama dah. Baca Bible, rasa dekat ni Islam dah. Masuk Islam baca Bible dah. Ada benda yang sangat sama dengan Islam. Okey, bab yang ke-11 berwuduk. Wuduk, ambil asma yang bersih muka apa ni wuduk. Wuduk adalah suatu perbuatan menggunakan atau mengambil jenis air tertentu, purified yang suci dengan gerakan-gerakan tertentu untuk mencuci anggota-anggota tertentu, iaitu anggota badan, yakni wuduk, anggota wuduk lah, yang disyariatkan oleh Allah SWT. Dalam Bible juga tidak terlepas dengan amalan wuduk ini, dan ia dijelaskan dalam Perjanjian Lama.
Akan tapi cara melakukan dan aturan serta tertibnya berlainanlah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun artinya masih sama sahaja, iaitu wudu. Dalam pendefinisian mensucikan diri sebelum beribadah. Dalam Bible menyebutkan, ayat Bible sebutkan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mestilah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara khemah pertemuan dan mezbah. Dan kau masukkan air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam khemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, mestilah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Kitab Ulangan CP ke-30 ayat 17 hingga 21. Ayat Bible lain pula dah. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya apabila mereka masuk ke dalam khemah pertemuan. Dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan membasuh tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kitab Ulangan CP ke-40 ayat 31 ke-2 dah. Surah ke-40 ayat 31 ke-2 lah. Okay, ayat Quran dan hadis pula dah. Ayat Quran bermaksudlah, hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan solat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai ke siku, dan sapulah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Surah Al-Maidah ayat 6 lah, macam wuduk kita biasa ni lah. Dari Abu Hurairah bersabda, Rasulullah SAW bermaksud, Allah tidak menerima solat salah seorang di antara kamu apabila berhadas, sehinggalah dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari nombor 96, Muslim nombor 137. Rasulullah SAW bersabda bermaksud kunci pembuka solat adalah bersuci. Hadis Abu Daud hadis nombor 60 dan Tirmizi nombor 3. Kunci miftahus solat. Kunci pembuka solat adalah dengan bersuci. Perbincangan amal wudu ini sinonim dengan umat Islam lah sebelum mereka melakukan solat. Orang Islam pun gimana lah. Manakala dalam agama Yahudi juga mereka memiliki amal wudu yang dikenali sebagai netilat yadayim. Netilat yadayim itu amal orang Yahudi, amal wudu orang Yahudi. Netilat yadayim yang merupakan ritual membasuh tangan sebanyak 3 kali dan disertakan dengan doa-doa, dan mereka akan bersemayam atau masuk ke rumah ibadah mereka tu sinagog. Ada gambar amalan netilat yadayim yang dilakukan oleh orang Yahudi. Basuh tangan Manakala dalam Kristian pula, amalan bersuci ini dilihat sudah tidak lagi dipraktiskan. Dalam kitab ya ada, dia tak amal pun dah Kristian dah. Ya ada hanya pada denominasi mazhab Katolik lah, iaitu mereka meletakkan air holy water di dalam sebuah bekas di hadapan pintu gereja. Lalu penganut mereka mencelupkan 2 hari ke dalam air tersebut. 2 hari ke 2 tangan ke dalam air tersebut, dan membuat simbol salib di badan mereka tanda berwudu. Celup 2 tangan kali dah. Celup 2 tangan kali dah. Bekas air holy water di gereja hanya diamalkan oleh denominasi Katolik saja, mazhab Katolik sajalah. Manakala denominasi lain ataupun mazhab lain seperti Protestan dan yang lainnya tidak lagi mengamalkan ritual tersebut. Ada gambar amalan mencelup 2 jari. Bukan 2 hari 2 jari dah. Bukan 2 tangan 2 jari. Mencelupkan 2 jari ke dalam air, lepas tu bawa tanda salib dua jari ni dia telunjuknya jari tengah. Gambar amalan mencelup 2 jari ke dalam holy water sebelum masuk ke gereja Katolik. Tu bab yang ke-11, iaitu sama-sama ada wuduk dah. Ada bentuk kesamaan menunjukkan ada hubungan antara agama ni, agama langit lah. Agama ni asal-asal betul, lepas tu jadi sesat ni, rosak ni, tak tahulah. Dia pentingnya asal-asalnya hampir sama dengan agama Islam, menunjukkan dia ada kebenaran peringkat awal dah. Bab yang ke-12, sujud. Sama juga sebenarnya sujud orang-orang Islam dan sujud orang Yahudi dan orang Kristian yang asal-asalnya tidak sesat tu asalnya sama je. Bab yang ke-12, sujud bermaksud berlutut serta meletakkan dahi ke lantai lah. Biasa kita tahu letak dahi ke lantai dah. Ini memberi maksud satu penghormatan yang tinggi terhadap sesuatu. Bagi kedudukan ini hanya Allah sahajalah yang layak disembah dan disujud sedemikian.
Seperti mana dalam Bible juga memperbincangkan hal tersebut juga. Jadi Bible pun sama dengan Islam. Suruh sujud pada Allah sahaja, tak ada sujud pada makhluk dia. Ayat Bible berbunyi tak? Dia bermaksud, lalu sujudlah Adam, kitab Kejadian surah ke-17 ayat 3 ni. Lalu sujudlah Abraham. Abraham ni Abraham Nabi Ibrahim lah. Yang ayat seterusnya nak. Kemudian berlututlah aku dan bersujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan. Tuhan Abraham, Nabi Ibrahim lah, yang telah menuntun aku ke jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Pegang anak lah jadi bapa akak lah. Kitab Kejadian surah ke-24 ayat ke-48 dah. Sifir ke-24 ayat 48. Ketika hamba Abraham, hamba Nabi Ibrahim tu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kitab Kejadian sifir ke-24 ayat 52. Ayat lain pula, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Jangan buat berhala dah. Juga batu yang berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan saja dah. Jadi nak sembah Tuhan, bukan berhala dah. Kitab Qiyamat sifir ke-4 ayat 1 dah. Seterusnya ayat lainnya, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan dan pergi beribadah kepada Tuhan yang lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murkalah Tuhan. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu. Tuhan marah tak? Sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Kena baca lah. Kitab Yosua sifir ke-3 ayat 16. Okay, kita tengok persamaan ayat Al-Quran. Sama je ajaran Kristian ayat Al-Quran. Ada yang mengajak kepada sujud kepada Allah SWT saja, tidak kepada yang lain. Al-Quran yang bermaksud wahai orang-orang beriman, rokok dan sujudlah kamu serta beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sahaja dah. Surah Al-Hajj ayat 77. Terjemah ayat lain pula yang bermaksud, dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kamu sekalian kepada yang Maha Penyayang. Surah Al-Furqan ayat 60. So sujud juga dah. Seterusnya contoh ayat lain pula, ayat ketiga dah, ayat Quran yang suruh sujud dah. Maka bersujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah kalian kepadanya sahaja dah. Surah An-Najm ayat 62. Sujud pada Allah sahaja dah. Dan surah ayat yang lain pula yang bermaksud, hai Maryam, ta'alah kepada Tuhanmu, sujud dan rokoklah bersama-sama orang rokok ni. Sujud dan rokok kepada Allah SWT lah. Surah Al-Imran ayat 43. Dan ayat seterusnya bermaksud, dan hanya kepada Allah lah sujud segala apa yang ada di langit dan di bumi. Surah An-Nahl ayat 49. Jadi Allah tempat orang sujudlah kau, makhluk semua makhluk lain pun sujud. Ayat lain pula, dan pada sebahagian dari malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bahagian yang panjang di malam hari. Surah An-Nisa ayat 9. Jadi malam semai tahajud sujud pada Tuhan dah. Ayat lain pula dah yang bermaksud, dan sujudlah dekatlah dirimu kepada Tuhan. Dan sujudlah dan dekatlah dirimu kepada Tuhan. Surah Al-Alaq ayat 19. Jadi amalan bersujud kepada Allah SWT ini sangat sinonim, sangat sama dengan umat Kristian, umat Islam di waktu mereka menunaikan solat. Jadi amalan sujud Kristian pun sama je dengan Kristian solat. Sujud, cara sujud juga dah. Dapat dilihat keseragaman umat Islam ketika bersolat walau dari mana datangnya mereka. Mereka tak kelihatan sama dan seragam dalam setiap gerakan mereka sebenarnya. Kalau kira Islam itu sama lah, betul lah. Agama lain pun asal-asal sama jadi pun rosak kerana telah diputar oleh tok guru dia lah. Jadi bid'ah. Jika dilihat kepada Kristian pula, dalam ajar Bible jelas memiliki contoh untuk mereka bersujud ketika bersembahyang kepada Tuhan. Jadi dalam Bible pada serupa dengan Quran suruh sujud. Namun jika dilihat kepada ajaran gereja arus perdana, ajaran Kristian ni, ajaran gereja arus perdana seperti denominasi Protestan dan denominasi atau mazhab Kristian yang lain, ritual ibadah mereka tidak lagi memiliki amalan sujud. Tak jadi sujud. Padahal dalam kitab mereka ada, tiba-tiba dalam amalan mereka tak ada sujud pula dah. Mereka yang ni Protestan lah, kira buat pembaharuan dah, mazhab tajdid, kita kata dia mazhab betul Kristian dah. Mereka Protestan juga mengisi ritual sembahyang mereka dengan nyanyian, dengan choir, dengan berkhutbah, dengan berdoa, dengan bertekuk tangan sambil tunduk dan memejam mata sahaja, tak ada sujud dah. Walhal perkara ini tidak diajarkan dalam Bible mereka sekalipun. Dalam Bible tak ada suruh nyanyi dah. Tak ada sebut nabi dulu nyanyi dalam gereja ke apa dah, tak ada. Manakala sebahagian aliran Kristian seperti Ortodoks dan sebahagian Katolik masih lagi mengamalkan cara sembahyang dengan bersujud. Ada masih bersujud dah. Ada lagi Kristian Ortodoks. Dah, bukan Protestan tak ada lah. Ortodoks ni ada dah. Tapi pelik sikit lah sujudnya. Dikenali sebagai Zemi-Poklon. Zemi-Poklon tu sujud cara dia pelik dah. Sujud mereka itu adalah dalam berkedudukan menyarak lah.
Ada gambar pengikut Katolik yang sedang berniarap melakukan ritual semaya lah, cara semaya tu. Okay, kerana itu terdapat perbezaan antara penterjemahan Bible Indonesia dengan Bible bahasa Melayu ni. Bahasa Malaysia ni. Dalam Bible Lembaga Alkitab Indonesia 1974, maka ia maju sedikit lalu bersujud dan berdoa. Dalam kitab Matius sifir depan ayat 39 ni. Lalu sujud dan berdoa. Kata sujud terus ni. Manakala dalam Bible terjemahan bahasa Melayu terbitan The Bible Society of Malaysia 2001, Yesus pergi lebih jauh sedikit lalu menyarap di tanah dan berdoa. Ni harap dah. Isu penterjemahan ayat ini juga menjadi perdebatan lah dalam kalangan ilmu Kristian sehinggalah ke hari ini pun balas lagi dah. Malah ada denominasi mazhab-mazhab yang langsung tidak mempraktikkan ritual sujud tersebut ni. Jadi gitulah sebenarnya sama dah Islam ke Kristian ke gapo ke Yahudi pun memang ada ajaran asal nabi-nabi mereka dan nabi orang Islam pun untuk sujud lah. Cara sujud ni macam kita orang Islam sujud sebenarnya. Tiba telah ditukar tokok tambah dibuat bid'ah hasanah oleh ulama-ulama Kristian dan Yahudi, jadi tak ada pula dah. Okey, bab yang ke-13, menghormati ibu bapa. Agama Kristian dan Islam mendidik umatnya supaya menghormati dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Sehubungan dengan itu, anak wajib menghormati, mentaati dan berbuat baik terhadap ibu bapa mereka. Ini merupakan suatu penghormatan tertinggi daripada anak dan membalas jasa ibu bapa mereka. Ayat dari Bible, kita tengok kesamaan antara ayat Bible ni. Kalau baca Bible tak jadi Kristian, baik jadi Islam sama je dah. Ayat Bible ni bermaksud hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu dan kepadamu. Kitab Keluaran sifir 20 ayat 12. Kena hormat mak pak baru berkat rezeki berkat, kata gitu lah dah. Okey, yang kedua dah, ayat kedua Bible ni, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu lah, Tuhanmu lah, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu lah. Kitab Ulangan sifir kelima ayat 16. Seterusnya ayat seterusnya, ayat Bible seterusnya, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pastilah dihukum mati. Kutuk mak pak ni siapa hukum mati ni kitab ni. Kitab Matius sifir ke-15 ayat 4. Ayat seterusnya, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihanilah bersamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kitab Matius sifir ke-19 ayat ke-9 ayat sifir surah ke-19 ayat ke-19. Ayat seterusnya, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kitab Lukas surah ke-18 ayat 20. Lepas tu seterusnya ayat Bible seterusnya, hormatilah ayahmu dan ibumu dengan suatu perintah yang penting seperti nyata dari janji ini. Kitab Efesus sifir ke-6 atau surah ke-6 ayat 12. Kita tengok ayat Quran ada hadis pula ni. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapamu. Jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur yang tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata-kata kepada mereka sebarang perkataan kasar, tak boleh. Sekalipun perkataan betul tak boleh. Dan janganlah engkau mendengki dan menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni yang bersopan santun. Dan hendaklah engkau merendahkan, yakni menghinakan diri kepada keduanya, pada kedua tu lah. Jadi kita kena dihina diri dah. Kerana belas kasihan dan kasih sayangmu kepada mereka dah, pada kedua ibu bapa. Dan doakanlah, yakni untuk mereka ibu bapa, dua ibu bapa tu, dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurkanlah rahmat kepada mereka berdua. Dah. Sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya, melihara dan mendidikku semasa kecil. Surah Al-Isra ayat ke-23 hingga 24. Ayat Quran yang lain pula dah, yang bermaksud dah, dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah. Mengandung pun susah, lahir pun susah dia. Surah Al-Aqah ayat 15 dah. Ayat lain pula bermaksud berbuat baiklah kepada kedua orang tua ibu bapamu dah. Surah Al-An'am ayat 101. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya. Ibunya mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan, sebab kita cakap lah, daripada awal mengandung hingga ke akhir menyusunya.
Dan tempoh menceraikan sesuatunya itu ialah dalam masa 2 tahun dengan jadi kena nyusu baby 2 tahun dah. Dengan demikian bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu dan ingatlah kepada akulah tempat kembali untuk menerima balasan. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau menyekutukan aku, yakni Allah, dengan sesuatu yang engkau dengan akal fikiranmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka dan bergaul dengan mereka di dunia dengan cara baik. Mak suruh benda karut syirik tak boleh ikutlah. Cuma kita kena taat dan kita bergaul dengan baik dengan kedua ibu bapa lah kalau dia bukan Islam dah. Dan turutlah jalan orang yang rujuk kembali kepadaku dengan tauhid dan amal-amal soleh. Kemudian kepada akulah, kepada Allah lah tempat kembali kamu semua. Maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Surah Luqman ayat 14 yang mudah. Jadi kita ni akan pusing lah masa akhir zaman, ada akhir-akhirat nanti. Okey, ayat Quran yang lain pula yang bermaksud ni. Dan sembahlah Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapakmu, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Surah An-Nisa ayat 36. Kibar hadis ni. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu katanya, aku pernah bertanya Rasulullah SAW, dia bermaksud, apakah amalan yang paling utama ni? Amalan apa hak paling utama? Baginda bersabda sembahyang pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apakah lagi? Baginda bersabda berbakti kepada kedua orang ibu bapa. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Baginda bersabda berjuang pada jalan Allah. Kemudian aku bertanya lagi kepada baginda semata-mata ingin menemani dan menjaga perasaan baginda lah. Tak bertanya lagi dah, tak tanya dah Nabi dah. Kita hadis riwayat Bukhari nombor 1939. Jadi nombor 1 semaya awal tu, yang kedua berbakti kepada kedua ibu bapa. Yang ketiga pula berjuang jalan Allah ni. Jadi Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, keredaan Allah terletak pada keredaan ibu bapa dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu bapa. Hadis riwayat Tirmizi nombor 1899. Selagi puasa dek baca ni puasa. Panjang tak ikat lah baca. Padahal sekat tu saja dah. Puasa pun benda yang sama dah. Lebih belajar dah. Seperti orang Islam juga. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.